kenapa daripada Melaka masih lagi di Johor Barisan Nasional dipilih semula juga menjadi kerajaan? Kenapa menjadi pilihan? Baik, terima kasih. Soalan tersebut memang penting untuk kita kupas. Dan sebelum kita pergi kepada alasan, bagi saya kita kena lihat dulu perangkaannya. Semasa di PRN Melaka, daripada analisa yang dibuat, peratusan undi popular yang diperolehi oleh Barisan Nasional dilaporkan 38.4%. Apa itu undi popular? Undi popular sebenarnya adalah campuran setiap undi yang diperolehi oleh parti berkenaan di setiap kerusi yang mereka bertanding, sama ada yang mereka menang atau yang kalah. Jadi setiap undi yang pergi kepada Barisan Nasional dicampur dan dibahagikan kepada jumlah undi yang keluar mengundi. Jadi X bagi Y mendapat peratus, itu adalah dipanggil peratus popular. Maksud dia daripada yang turun mengundi di Johor dilaporkan 1.39 juta yang turun mengundi. Kita akan kupas itu sekejap lagi juga. Dan mereka yang mengundi Barisan Nasional daripada 1.39 million ataupun kita panggil 1.4 million ni adalah 600,000. Lebih kurang 600,000 daripada 1.4 juta. Jadi peratusan undi popular untuk Barisan Nasional di PRN Johor adalah 41.1%. Meningkat daripada undi popular di Melaka. Oh, meningkat sikit. Yes. Berbanding daripada 38.41% meningkat kepada 41.1%. Itulah perangkaan yang saya terima. Sekiranya perangkaan ini yang saya perolehi daripada sumber-sumber media tidak tepat, maka boleh dibetulkan. Tapi pada masa ini, undi popular Barisan Nasional meningkat sedikit. Meningkat by 10%. 38.4, 10%, 38 dapatlah dalam 41% yang kita sebut tadi. Jadi undi popular meningkat. Kenapa? Bagi saya yang pertama, macam kita sentuh tadi, PRN Melaka, PRN Johor adalah pilihan raya negeri. Isu-isu setempat tidak sebenarnya tergugat dengan isu-isu nasional yang berat. Itulah antara sebabnya Barisan Nasional memilih untuk menjatuhkan kerajaan negeri dan mengadakan PRN demi PRN. Supaya apabila PRN berlaku, mereka boleh berkempen mengatakan bahawa isu-isu kleptokrasi, isu-isu kes mahkamah, isu-isu negara yang lain tidak boleh dikelirukan dengan rakyat di negeri tersebut. Dan mereka berjaya. Itu dinamakan strategi politik. Walaupun saya tak suka berbincang tentang politik sebagai perundangan, dalam analisa pilihan raya, kita perlu berlaku jujur. Strategi itu kena. Dan oleh itu mereka menang PRN Melaka, mereka boleh menang PRN Sarawak, dan mereka kini menang dengan undi popular yang lebih tinggi PRN Johor. Sebab mereka mengasingkan isu tempatan daripada isu. Dan mereka dapat menunjukkan bahawa calon-calon Barisan Nasional, sama ada UMNO ataupun MIC dan MCA, adalah calon-calon yang tidak tertempias dengan kleptokrasi ataupun salah guna kuasa oleh calon-calon pusat. Itu masalah Najib. Itu masalah Zahid Hamidi. Itu masalah orang lain. Tapi calon-calon ni adalah pemimpin-pemimpin tempatan Johor yang berada dalam parti yang sama. Jadi naratif mereka adalah kenapa nak salahkan mereka? Apa salah mereka? Itu naratif Barisan Nasional. Dan itu berjaya. Dan kenapa mereka nak menang PRN? Sebab apabila menang PRN satu demi satu, maka bila tiba masanya buat PRU, maka mereka boleh gunakan jentera negeri untuk usaha PRU, untuk cover balik negativiti isu-isu negara dengan jentera yang ada. Nampak tak strategi ni? Dan disitulah kelicikan politik. Nothing wrong. It's called strategy. Strategi, ya. Okay. Itu satu. Kenapa Barisan Nasional berjaya menang dengan lebih pada 2/3 dengan undi popular yang meningkat. Yang keduanya, pada hakikatnya, kerana rakyat secara amnya dan juga di Johor dah memang meluat, dah fed up dengan politik negara. Dan mereka nak lihat cara alternatif, apakah pilihan yang ada.
Dan sejujurnya, bagi saya, sama ada di Melaka maupun di Johor, sebab kita bincang Johor ni, rakyat pengundi Johor tidak ada pilihan untuk meletakkan kepercayaan kepada sama ada Pakatan Harapan maupun pilihan alternatif. Dan itu pun ada asasnya. Kenapa mereka tidak boleh terima Pakatan Harapan? InsyaAllah kalau ditanya, saya akan kupas. Dan kenapa mereka tak nampak pilihan kuasa ketiga sama ada Parti Pejuang, Warisan dan yang lain? Ada sebabnya. Jadi dua perkara ini bagi saya menyumbang secara terus kepada kejayaan Barisan Nasional. Bukan maksud dia bagi saya salah untuk kita salahkan pengundi Johor. Tak boleh. Senang kita nak syok sendiri, nak kata sama ada pembangkang Pakatan Harapan kalah ataupun Pejuang, Warisan dan sebagainya kalah kerana orang Johor masih sayang, cium dengan pihak kleptokrat. Itu satu kenyataan yang syok sendiri, yang tak betul. Bukan sebab mereka memilih orang yang salah, tidak. Sebab yang orang yang salah tidak berada di Johor. Dan mereka tidak diberi pilihan oleh mereka yang tidak kotor. Kononnya tidak kotor pembangkang ni. Tidak ada pilihan. Jadi jangan kita kata orang Johor tiada moral. Orang Johor mendahagakan. Orang Melaka, orang Johor dan orang Malaysia mendahagakan pilihan yang terbaik. Tapi adakah pembangkang Pakatan Harapan dan pilihan alternatif di mata rakyat merupakan pilihan terbaik untuk mereka mengambil risiko, melaburkan tenaga, melaburkan harapan untuk mengubah negara keluar daripada Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional sebelum itu? Itu persoalannya. Itu yang patut Pakatan Harapan dan pihak alternatif mengambil iktibar. Mana salah kita? Ya? Itu secara ringkas Barisan Nasional. Sebelum saya nak pergi ke tadi Barisan Nasional, saya nak Haji kupas tentang Pakatan Harapan, tiga parti yang berada di dalam Pakatan Harapan dan juga pilihan parti-parti alternatif yang ditolak secara total. Saya nak bawa Haji dulu keluar sedikit, tapi tajuk tak masih kekal sama. Saya nak tahu, adakah Haji bersetuju dengan pandangan seorang penganalisa politik yang bernama James Chin tentang Tun sudah hilang pengaruh pada Melayu dan Parti Pejuang ibarat kelab penyokong Mahathir. Kelab penyokong Mahathir, inspirasiku Mahathir pun juga kelab penyokong. Besar juga followers dia, hampir 300,000. Jadi saya nak tanya Haji, adakah Haji bersetuju dengan pandangan saya tak tahu, correct me if I'm wrong, bagi saya itu satu penghinaan. Satu penghinaan. Saudara Fadli merujuk kepada kritikan tersebut yang dilaporkan dalam FMT. Ya, kan? betul. Baik, saya juga ada terbaca laporan tersebut. Saya tidak akan melabelkannya sebagai satu penghinaan ataupun satu komen tidak jujur, berat sebelah atau sebagainya. Tidak. Saya melihatnya dari sudut objektif. Persepsi rakyat. Ini saya kena sentuh di sini, dan kalau ada pihak tertentu di Pejuang nak terasa, saya serahkan kepada mereka. Kita kena bercakap yang benar. Persepsi rakyat adalah apabila Pejuang ditubuhkan, ianya adalah parti Tun Dr. Mahathir. Jadi apabila Pejuang tumpas dengan cara yang kita akan bincang sekejap lagi, dengan teruknya, maka mereka keluarkan kenyataan seperti itu, bahawa kononnya Tun gagal. Pada hakikatnya, ini saya nak tekankan seperti mana yang telah saya bincangkan, kita bincangkan sebelum ini, Tun Dr. Mahathir adalah negarawan ulung negara kita yang dihormati satu dunia. Tun Dr. Mahathir milik rakyat Malaysia. Betul. Tun Dr. Mahathir bukan milik Parti Pejuang. Okey. Walaupun itu persepsi yang diberikan oleh Parti Pejuang sendiri kepada rakyat, pada hakikatnya kekalahan atau ketewasan ataupun kejayaan Parti Pejuang jika ada nanti tidak boleh dikatakan akibatnya 100% oleh Tun. Sebab Tun, dia meminjamkan nama dia, aura dia kepada Parti Pejuang. Tapi adakah Parti Pejuang memperjuangkan perjuangan Tun?
itu kena tepuk dada, tanya selera. Ya. Jadi dari sudut itu, komen yang dibuat oleh para analisis yang dirujuk tadi adalah di atas persepsi dia bahawa seolah-olah Tun tubuhkan bagi tujuan diri dia, sedangkan apa yang berlaku untuk rakyat sendiri tahu, dan mungkin pucuk pimpinan pejuang pun boleh berlaku jujur dan maklumkan perkara itu kepada rakyat dan ahli-ahli pejuang adalah kerana ahli-ahli pejuang sekarang ini yang pada masa itu daripada bersatu telah ditinggalkan dengan jahat oleh Puak Muhyiddin Yassin meminta untuk menubuhkan parti. Jadi Tun bantu tubuhkan parti. Dan pucuk pimpinan diserahkan kuasa urus tadbir tanpa campuran daripada Tun. Tetapi adakah pucuk pimpinan pejuang dengan jujur dan ikhlas tidak membebankan Tun dengan urus tadbir pejuang? Itu sekali lagi tepuk dada, tanya selera. Apa yang dihasratkan oleh Tun adalah parti itu bergerak dengan sendiri, dengan kebolehan sendiri, dengan strategi sendiri, dengan falsafah sendiri, dengan pihak yang ingin memegang jawatan mereka itu bergerak dengan kukuh, memperjuangkan perjuangan yang betul. Tapi janganlah bebankan Tun. Saya kena tekankan di sini. Ya. Bagi saya, kalau parti pejuang hendak ke depan dengan berjaya, tidak terlewat. Tapi banyak perkara yang mereka perlu muhasabah diri. Banyak perkara yang mereka kena tanya diri sendiri. Adakah daripada titik tolak permulaan parti pejuang, mereka berjuang di atas prinsip betul dan tepat seperti mana perjuangan Tun Mahathir? Dan apakah langkah yang perlu diambil supaya tanggapan, persepsi seperti yang diungkapkan bahawa pejuang seolah-olah satu kelab penyokong Tun Mahathir, memang sekarang ini kita ada kelab penyokong Inspirasiku Mahathir pun kelab penyokong Tun Mahathir. Adakah parti pejuang nak menjadi kelab penyokong, ataupun parti pejuang nak menjadi parti? Kena ada self-discipline, self-dignity untuk berdiri sama naik dengan pemimpin-pemimpin politik lain. Semua mereka, sama ada di pucuk pimpinan tertinggi, pertengahan, mahupun akar umbi. Akar umbi pun kena faham, ini bukan kelab. Ini adalah parti. Dan parti ni tak semestinya kena ikut cara parti lama. Saya mungkin dah mendahului topik perbincangan. Itulah. Sebab Saudara Fazli dah membawa komen tadi tersebut. Jadi saya akan berhenti di sini. Berhenti di sini dulu. Saya akan datang balik apabila saya nak sentuh tentang perkara-perkara yang dengan jujur kita nak kupas berkaitan dengan pihak alternatif termasuk pejuang nanti. Tapi di sini saya tidak salahkan, untuk akhiri soalan tersebut, saya tidak salahkan penganalisa tersebut untuk merupuskan kononnya parti pejuang adalah seolah-olah kelab sokongan, kelab penyokong Tun Mahathir. Dan tanggapan salah ini wajib, bukan wajar, bukan perlu, wajib diperbetulkan oleh parti pejuang untuk berlaku adil kepada Tun Mahathir. Betul. Saya amat bersetuju Tuan Haji, dan juga saya pun kurang bersetuju dengan James Chin itu melabelkan parti pejuang sebagai sebuah kelab penyokong Mahathir, kerana Inspirasiku Mahathir juga sebuah kelab yang menyokong Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tetapi yang faktanya followers Inspirasiku Mahathir lebih ramai 10 kali ganda daripada followers di parti pejuang, page parti pejuang official. Dan kami bergerak di Johor pun, anda sentiasa bersama dengan kami di Inspirasiku Mahathir. Itu bezanya. Parti pejuang harus bergerak, mempunyai sokongan, dokongan sendiri. Itu pandangan saya, Haji. Supaya kita, parti pejuang, tidak dilabelkan seperti mana kata penganalisa politik itu, kelab penyokong Mahathir. Jadi kalau ikut komen penganalisa tersebut,
Maksudnya kelab Inspirasiku Mahathir ni sama taraf dengan Parti Pejuang lah. Lebih lagi. Dia kelab penyokong Tun Mahathir. Okey, baik. Okey.